Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi ini setelah selesai kita melaksanakan solat subuh berjamaah di rumah masing-masing, dan sebelum itu kita menyempurnakan ibadah sahur bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan akan diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama pada pagi ini. Faiz Helmi, Kak Sahliza daripada Kanga Perlis, Abang Kamal kita, terima kasih Kamal, Bantaib Jamil, Raja Haniza, Raja Idris, Muhammad Kaus, Kak Faridah Yusof, insya-Allah sihat, bahagia. Hasmah Adnan, Ainsun Abu Hassan, terima kasih banyak, dan Nur Syahidah Yusof. Terima kasih pada semua, dan teruskan share, teruskan menonton, mungkin sambil melihat, mungkin sambil duduk, mungkin lebih bahaya sikit sambil berbaring. Pagi-pagi ni kan, kalau berbaring tu tak tahulah berapa lama dia boleh bertahan, insya-Allah. Terima kasih Kak Saliza Agus, Arif Irhan, ya, terima kasih banyak. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini mungkin sekitar 45 minit barangkali lah, lebih kurang tempoh masanya, saya nak
membacakan topik ataupun perkara yang berkait dengan apa yang kita panggil ilmu tauhid atau ilmu akidah, ataupun bahasa hari ini dia panggil tauhid lah, iman, perkara yang berkait dengan keimanan. Kerana saya melihat persoalan iman pada hari ini adalah persoalan yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat mustahak, yang mesti diambil perhatian oleh setiap di kalangan umat Islam, kerana memandangkan dalam suasana akhir zaman yang sedang kita duduk ini, ya, sebab memang kita duduk ni akhir zaman, kan. Kalau orang tanya mana buktinya Ustaz, buktinya senang aja. Lahir sahaja Nabi SAW itulah tanda akhir zaman. Nabi lahir itulah tanda akhir zaman. Dan Rasulullah SAW telah pun meninggalkan kita hampir 1400 tahun lebih yang lalu. Bermakna zaman kita duduk ni memang dah akhir zaman sangat. Jadi persiapan iman, akidah, tauhid, kan, ini benda yang sangat-sangat penting. Baik, saya akan bacakan ni kitab warna apa ni, oranye. Kitab ini tajuknya Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh almarhum Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti kerajaan negeri Sabah yang menetap sebelum ini di Gombak lah. Dan saya mengajar juga kitab ini di ada di seingat saya dua tempat lah, di Menara Daya Bumi tingkat 15, surau kompleks Menara Daya Bumi, dan Masjid Asy-Syarif Kampung Simpang 3 Gombak. Jadi saya ada mengajar kitab ni di dua lokasi, tapi tak habis lagi ya. Masa kitab ni tebal kan. Jadi tak apa, kita akan tengok dalam kitab ini apa peringatan-peringatan, apa huraiannya, supaya apa yang ada dengan kita hari ini insya-Allah akan dapat diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya, terima kasih semua yang bersama pada pagi ini. Abdul Aziz Habibi bersinar-sinar muka pagi ni Ustaz. Dia pagi-pagi kadang-kadang bersinar, kadang tak berapa bersinar sangat. Nick Rozal, salam Ramadan buat semua. Bang Hairi daripada Medan, Indonesia. Pak Din, Botani. Zalmas, selamat pagi Ustaz. Pagi ni akak sempat tengok live. Lepas solat akak tidur, mengantuk sangat semalam. Abang Zainal Osman daripada Singapura, terima kasih bang. Terima kasih Kak Faridah, tolong share dengan anak-anak dan rakan-rakan. Kak Kalsum, Ahmad Khalil, amin amin ya rabbal alamin. Kak Wan, terima kasih Kak Wan daripada USJ. Syahrul Effendi, macam kenal je. I miss you too bang. Bro, terima kasih bang. Cik Hatiah, ni daripada Sibu kan, sekejap lagi silap orang pula. Sambil bersiap nak pergi kerja. Selamat bertugas. Johaidah Johari, terima kasih daripada Singapura juga. Kak Zubaidah Osman, amin. Fatimah Ahmad Jusuf, terima kasih Kak. Di Amri,
Hari ni sebutannya betul. Baik, terima kasih semua. Teruskan share dan inilah kita panjang-panjangkan insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, saya nak baca tajuk yang pertama pada pagi ini. Pada muka surat yang pertama di bawah tajuk Islam itu agama fitrah. Islam ni agama fitrah. Baik, agama fitrah yang dimaksudkan dalam ilmu tauhid ialah agama Islam, iaitu agama yang Allah menjadikan manusia semula jadinya untuk menerimanya selaku agama yang benar. Sahabat sekalian, ini disebut agama fitrah, agama Islam yang Allah hadiahkan pada kita, yang Allah rezekikan kita untuk menganutnya, ini dipanggil agama fitrah. Apa makna fitrah? Fitrah ni makna benda yang boleh diterima oleh manusia. Itu asasnya. Fitrah ni makna fitrah lah. Orang Melayu pun sebut fitrah, Arab pun dia kata fitrah. Kan? Fitrah ni agama yang bersih. Macam kita sebut zakat fitrah kan. Tujuannya untuk membersihkan harta kita. Itu dipanggil zakat fitrah. Jadi Islam yang kita dapat hari ini ianya adalah anugerah yang paling mahal daripada Allah, yang Allah beri bukan kepada semua manusia, bukan semua orang, bukan semua manusia dalam dunia yang anggarannya sekitar plus minus 6-7 bilion manusia yang masih hidup hari ini yang menganut Islam. Bukan semua. Kita tak payah tengok jauh-jauh sangat. Tengok je kiri kanan rumah kita atau dalam lorong rumah kita ada yang non-Muslim. Non-Muslim ni tak berapa sedap bunyi dia. Kita sebut not yet Muslim. Kan? Not yet Muslim. Mereka yang belum lagi menerima cahaya Islam. Kita doakanlah. Kita doakan insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, sebab itu saya sebut di awal tadi, Islam ni agama yang Allah beri, tetapi tidak semua orang dapat. Kan? Islam ni dipanggil anugerah, pilihan-pilihan Allah, manusia-manusia yang terpilih. Macam saya sebut tadilah, lebih kurang anggaran manusia yang masih hidup di atas muka bumi pada hari ini adalah sekitar 6-7 bilion anggaran. Ini dah tolak yang COVID-19 banyak mati ni, kuranglah sikit. Jadi daripada jumlah itu, dia punya average lebih kurang lah, kita kata pukul ratanya ialah 1/3 saja yang menganut agama Islam. Nampak maknanya banyak ke sikit? Sikit lah. 2/3 not yet Muslim. 1/3 sahaja yang dipilih Allah menganut agama Islam. Dan dalam ramai-ramai yang Allah pilih 1/3 itu, syukur kepada Allah, alhamdulillah, salah seorangnya ialah kita. Nampak tak betapa besarnya nikmat itu? Kan? Jangan main-main sahabat sekalian. Nikmat Islam ni sangat mahal, sangat besar, sangat berharga, sangat bernilai di sisi Allah. Dan tolonglah kita hargai nikmat ni baik-baik, sebab tidak semua manusia atas dunia menganut Islam. Nanti kita akan tengok dan kita akan sembang apa untungnya kita duduk dalam agama Islam ini. Dia ada keuntungannya, kan? Dia ada untungnya. Baik, sebab itu sahabat sekalian, saya selalu bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bila Nabi pernah bersabda, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibb wa la yu'tid din illa liman ahab, atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan dunia ini. Allah berikan dunia. Ni dunia yang kita duduk ni, Allah bagi kepada siapa? Liman yuhibbu, kepada orang yang Allah sayang, iaitu orang Islam, dan kepada orang yang Allah tidak sayang, iaitu orang-orang yang bukan Islam, belum lagi menganut Islam. Dunia ni, kata Nabi, semua orang dapat. Semua orang dapat kekayaan dunia. Orang Islam pun kaya raya, orang kafir pun kaya raya. Pangkat kuasa dunia, orang Islam pun ada jadi raja, Perdana Menteri, jadi presiden, orang kafir pun sama. Kan? Ini dunia. Dunia ni Allah bagi semua dapat. Kan? Allah tak kira dia Muslim ke kafir ke, dia kuat melawan ke, dia orang yang taat ke, dia orang yang sujud ke, tak sujud ke, dunia Allah bagi. Dan ini, kata ulama, disebut sebagai sifat Ar-Rahman. Yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia panggil sifat Ar-Rahman Allah. Ar-Rahman maknanya Maha Pemurah. Kan, pemurahnya Allah ni dia unlimited, dia tidak memilih. Kaedahnya manjada wajada, siapa usaha dia dapat. Itu kaedahnya tak. Siapa usaha, insya-Allah dia dapat. Jadi ini Ar-Rahman, Allah bagi semua. Dia tak bagi kekayaan tu pada orang Islam aja, orang kafir semua miskin. Tak. Menimbun orang kafir yang jadi jutawan, millionaire, billionaire dan seumpamanya. Ini disebut Ar-Rahman. Dan yang kedua, Nabi kata wala yu'tid din. Allah tidak mengurniakan cahaya agama ini, hidayah Islam ini, melainkan illa liman ahab, melainkan pada orang yang dia sayang saja. Nampak sahabat sekalian, muslimin-muslimat, Allahu Akbar, syukur pada Allah. Bila kita dapat cahaya agama ni, maknanya di sana ada kasih sayang yang Allah limpahkan pada kita. Maknanya bila kita dapat cahaya agama ni, yakni agama Islam, bermakna Allah sayang pada kita. Kan? Tuan-tuan, bukan senang kan? Bukan senang. Allah nak sayang pada hamba dia. Dia pilih selected people, dia panggil tak? Orang-orang terpilih. Bukan semua orang dapat. Dia insan terpilih. Macam bantuan-bantuan kerajaan kan, bukan semua orang dapat. Kan, dia panggil insan terpilih lah. Dia macam tu lah tak. Jadi cahaya agama ni Allah bagi pada siapa? Siapa yang dia nak. Kalau dia tak nak, ustaz, dia tak nak, dia tak bagi. Walaupun logik akal kita kata, patutnya pak saudara Nabi Abu Talib ni Islam lah, pasal anak saudara dia Nabi tu, Muhammad tu Nabi lagi. Patutnya pak saudara dia semua Islam kan. 3 abu tu sepatutnya Islam. 3 abu lah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. 3 abu ni, 3 ni pak saudara Nabi, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang 3-3nya tidak menganut Islam. Kalau kira kalau kira logik kita kan, atau bahasa mudah, kalau kira kautim lah. Kalau kita, alah kautim lah ustaz, patutnya ni pak saudara Nabi ni bukan orang lain tak, pak saudara boleh jadi wali kalau menikah. Kan,
Jadi Allah kata aku tak nak bagi. Kan? Dia tak bagi pada pak saudara Nabi Islam. Allah tak bagi pada isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Kemudian Allah tak bagi Islam ni pada sepupu Nabi Musa alaihi salam, namanya Qarun. Allah tak bagi. Sebab bahasa mudahnya sukati Allah. Nampak? Sukati dia. Ini minta maaf lah, no? Saya sebut bahasa mudah. Bahasa kampung lah kita kata, nak senang faham. Sukati Allah, dia nak bagi pada siapa tak? Sebab apa? Allah ni dia ada satu sifat namanya al-iradah. Allah ni maha berkehendak. Kehendak dia nak bagi Islam pada Nabi, dia bagi. Dia nak bagi, tak nak bagi pada pak saudara Nabi, dia tak bagi. Sebab al-iradah, itu kehendak dia. Kalau bahasa kampung, sukati Allah lah. Nampak tak sahabat-sahabat sekalian? Sebab tu saya kata tadi, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi dan mengurniakan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Raja Haniza, Raja Idris, Siti Fatimah, Cik Awang. Cantik baju Ustaz. Ini baju raya. Baju raya bila tahun lepas kot. Tahun lepas. Betul. Baju raya tahun lepas. Tahun ni punya baju raya dah tempah tapi tak boleh ambil. PKP tersangkut dekat Kuala Lumpur. Terima kasih Langkapi Sejahtera, Kak Tun. Terima kasih Kak Tun. Umur Abu Hurairah, sihat. Yang bertanya khabar, saya sihat insya-Allah. Ahmad Railan, terima kasih bang. Hayati Ibrahim, orang kuat kita Masjid Al-Falah, terima kasih. Kak Syaliza, tak kira Syiah lagi, Wahabi lagi, yang sesat-sesat lagi kan Ustaz? Betul Ustaz, kena betul-betul hargai Islam yang benar. Nampak? Kena betul-betul hargai nikmat Islam. Kan? Hari ni dah berserabut dah macam-macam kefahaman yang mungkin diwujudkan oleh pihak musuh nak melingkup dan menjahanamkan Islam. Terima kasih Abang Zainal, istilah yang baik. Not yet Muslim lah. Lembut sikit bunyinya. Itu sebagai doa kita lah, insya-Allah. Tu dia Kak Normah Majid, saya peminat kuliah Ustaz. Tak pernah miss. Terima kasih. Terima kasih. Terkedu sekejap. Kan? Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, saya nak sambung sikit. Dalam kitab ni disebut, teruskan share. Dalam kitab ni tak sebut lah. Yang tu saya sebut. Baik, cuba tengok ayat Allah surah Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud fa'akim wajhaka, maka hadapkanlah. Kalau ikut asal perkataan wajah ni, wajah lah, muka lah, muka tak? Orang Melayu panggil wajah, Arab pun wajah juga. Allah kata, maka hadapkanlah muka kamu, hadapkanlah wajah kamu. Maksud dia, bila wajah ni memberi maksud benda membawa ke depan. Maksudnya kata ulama, hadapkanlah seluruh jasad. Wajah ni dia panggil mewakili jasad. Tak, macam orang kata, lawa lah dia Ustaz, handsome lah dia. Contoh tak?
Bila lawa atau handsome pada muka, tapi hakikatnya dituju pada seluruh anggota jasad. Baik, Allah kata, Allah suruh Nabi dan sahabat termasuklah kepada kita semua. Allah kata, hadapkanlah diri kamu, wajah kamu ke arah agama yang paling bersih. Hanif ni makna agama yang bersih, agama yang disukai Allah, agama yang diredai Allah, agama yang diiktiraf oleh Allah. Allah Ta'ala arahkan kita dalam hidup, buatlah satu pilihan, iaitu pilihlah hidup beragama. Tuan-tuan mesti ada buku yang ditulis elok belilah buku tu tak, oleh Al-Fadhil, Tuan Guru kita Datuk Ismail Qamus. Tajuknya apa? Indahnya hidup bersyariat. Nampak? Warna biru tu kan? Indahnya hidup bersyariat. Sebenarnya bila kita hidup dalam Islam ni, ini satu nikmat yang sangat besar. Saya ambil satu contoh lah dalam bulan Ramadan ni tak. Kalau kita ambil satu contoh, cuba tuan-tuan tengok punya hebatnya Islam ni, yang dikurniakan Allah, yang Allah kirim agama Islam ni ke atas muka bumi ni melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok cantiknya Islam ni. Kita makan pun dapat pahala, lapar pun dapat pahala, tidur pun dapat pahala, jaga pun dapat pahala, buang air pun dapat pahala, makan nasi pun dapat pahala, bersenam pun dapat pahala, bekerja pun dapat pahala. Apa lagi? Ada satu benda ni tuan-tuan mesti suka punya. Lepas ni habis kuliah confirm buat punya. Berani jamin lah tuan-tuan. Apa dia? Tidur pun dapat pahala. Kan? Tidur pun dapat pahala. Tak? Itu yang dipegang hadis Nabi. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Sebab tu kerja dia tidur je. Kan? Bila bini kejut, bang, dah pukul 12 bang. Dia jawab, jangan kacau, aku tengah ibadah. Agak-agak sikit ya. Dia tidur ni bulan Ramadan ni sikit-sikit sudahlah. Tapi ialah tidak dinafikan, tidur yang paling sedap dalam dunia ialah di bulan Ramadan. Di siang hari. Kan? Itu tidur paling best kali. Tidurnya sikit. Dah kalau lepas subuh macam ni tidur, maghrib kan baru nak bangkit. Itu bukan ibadah bang. Itu nak jadi jenazah nama dia. Dah agak-agak sikit. Tapi saya nak sebut mahal, cantik dan hebatnya Islam ni sampai semua berpahala. Tuan-tuan, sampai Nabi kata tabassum sedekah. Kamu senyum, kamu dapat pahala. Kita lapar siang hari ni, dapat pahala. Jangan main-main. Pasal apa? Pasal ada title Islam, agama dalam kurungan Islam. Sebab ada Islam itulah kita dapat pahala. Kita senyum kat orang dapat pahala. Kita seram bunga pagi-pagi dapat pahala. Kita tanam bunga dapat pahala. Dengar kuliah dapat pahala. Walaupun tuan-tuan dengar ni mungkin sambil duduk, sambil tengok, sambil dengar saja, sambil berbaring, sambil bersiap, sambil dalam kereta ke apa tak. Dengar, tetap dapat pahala. Kan? Kita berlapar pun dapat pahala. Kita berbuka maghrib nanti pun dapat pahala. Sebab apa? Islam. Kan? Jadi sahabat sekalian, tolong hargai, tolong jaga kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam yang Allah beri kepada kita, insya-Allah. Terima kasih pada Nasir Sinin, Rusnah Ahmad,
Ustaz jangan tengok jam, awal lagi. Ya, memang awal lagi. Masalahnya tekak dah kering. Aduh, Norma Aman, terima kasih. Terlebih tidur pun tak boleh juga Ustaz. Betul. Lepas ni Syahid pandai kat Syam. Lepas ni Syahid. Jadi tidur tu sekadar-sekadar je lah. Jangan lebih ingat. Baik, kemudian Allah kata la tabdila li khalqillah. Allah kata tidaklah patut ada seorang kamu yang melakukan perubahan dalam agama ini. Jadi apa yang Allah telah atur, yang Allah telah susun, yang Allah telah persiapkan untuk kita, jangan pandai-pandai diubah. Dia macam ni. Bila Allah turunkan satu aturan, Allah bagi kita peraturan, dah dia tu Tuhan, kita ni hamba tak? Makhluk. Allah tu Khalik. Khalik maknanya yang maha mencipta. Kita ni makhluk yang diciptakan. Allah tu Khalik, maha pencipta. Kita ni makhluk. Jadi bila dia buat kita, dia tahu apa kelemahan kita kan. Allah tahu kelemahan kita apa, kehebatan kita sebagai manusia ni apa. Allah tahu. Sebab itu dia buat aturan tu sesuai dengan kita. Ibarat macam ni lah, bahasa mudah nak faham. Kalau demam, makan Panadol kan. Kalau gastrik, telan ubat gastrik. Kalau sakit pinggang, telan ubat sakit pinggang ke apa tak. Itu contoh nak pergi faham. Jadi Allah buat aturan, kamu atas dunia kena semayang, aqimus salah, tak, kena semayang. Tiba-tiba kita tak semayang, pasal kita rasa tak sesuai. Semayang tak perlu. Semayang ni zaman Nabi saja. Zaman kita dah moden, dah canggih, dah itu, dah ini, tak payah. Tak juga. Sebab apa? Sebab aturan agama Allah yang letak. So kita sebagai hamba terima saja. Sebab Allah tahu penyakit kita apa, dia hantar ubat. Allah tahu kelemahan kita apa, ini ubatnya. Kalau penyakit hati, ini obatnya. Penyakit fizikal, ini ubatnya. Siapa yang atur semua? Allah. Dan perancangan dia yang sangat terbaik. Maka kita jangan melawan, jangan ubah. Kan Allah kata la tabdila li khalqillah. Jangan kamu ubah aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah dalam agama ini. Aturan dia apa? Ramadan kena puasa, jangan ubah. Ustaz, tahun depan kita puasa bulan Rejab Ustaz. Jemulah. Kan? Jemulah Ustaz. Berpuluh tahun dah asyik Ramadan aja kan. Penat lah rasanya. Tukar. Tak boleh. Kan? Saya ingat ni pun tak adalah cerita lawak kan, tapi geram jugalah. Yang lawak yang semalam tu, cerita api neraka tu. Ni ada satu cerita juga. Pengalaman saya bawa jamaah musim haji 2010-2011. Jadi masa tu kita wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni dia panggil rukun haji, benda yang mesti kena buat. Kan? Bermula tenggelam gelincirnya matahari pada 9 hari bulan Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Katalah hari ni 9 Zulhijjah. Contoh lah, contoh. Masuk Zuhur sekarang, itulah masuknya waktu wukuf. Sampai bila? Subuh besok. Sampai terbit matahari besok. Subuh. Itu tempoh tu. Daripada Zuhur hari ni, 9 Zulhijjah, sampailah pagi subuh 10 Zulhijjah. Jadi dalam tempoh itu, semua jemaah haji mesti berada di bumi Arafah. Walaupun seketika, walaupun dia lalu je. Kan, dia melintas saja.
Dia pijak kaki, bumi Arafah dia keluar balik dalam tempoh masa itu. Okey lah, boleh faham lah tak? 1 tahun tu 2000 berapa entah, 10 11 macam tu lah, ada seorang pakcik ni kan, kita masa tu baru pukul 10 lebih lah, orang kata standby nak ke Zohor tu kan, nak wukuf tu. Jadi dia pun tengah bersiap-siap, kita ni pun, dia pun datang, Ustaz, wukuf ni memang 9 Zulhijjah ke Ustaz? Memang 9 hari bulan Zulhijjah ke? Saya kata, pakcik, memang 9 lah, tiap-tiap tahun 9. Tuan-tuan tahu apa dia cakap ke saya? Dia kata, Ustaz, kalau kita ubah 8 okey Ustaz. Nampak tak? Dia kata kalau kita ubah 8 okey tak? Saya rasa macam nak ambil kain ihram tu, jeruk kat leher pakcik tu. Kan, suka-suka hati kau je nak tukar tarikh tu tak? Benda tu dah jadi syariat. Dah kalau ubah pun benda yang sama tak? Yang beza tarikh saja, apa masalahnya? Nampak tak perangai manusia tu kan? Dia nak ubah juga kan? Apa yang Allah dah buat dia nak ubah. Allah suruh semayang, dia tak nak semayang, itu ubahlah tu kan? Allah suruh puasa, tak puasa. Allah suruh pergi haji, tak nak pergi haji. Bila dah tak boleh nak pergi haji umrah, barulah tergeh-geh pula, Allah rindu Ustaz kalau boleh nak pergi haji kan? Mengada nama dia kan? Bila Allah suruh pergi masjid, tak pergi. Bila dah sebulan lebih tak boleh masjid, konon-konon terliur lah nak pergi masjid kan? Sembang je berapi kadang-kadang. Tak, bukanlah nak marah ke pagi-pagi ni, tak lah kan? Cuma nak sebut itu sikap dan watak segelintir manusia. Nampak? Sebab itu Allah kata jangan ubah. Sebab Allah yang buat kita, dia tahu ke mana hala tuju tu. Dia tahu manusia ni, ini kekuatan dia, ini kelemahan. Kalau penyakit, ini ubat Allah dah bagi. Tiba-tiba kita sakit, kita ambil ubat yang lain. Adatnya bila kita nak sembuh? Tuan-tuan, masalah kolesterol, tiba-tiba makan ubat darah tinggi, jadi tak? Tak jadilah. Adatnya tak boleh sembuh, adat tak. Jadi kita lain penyakit, lain obat, bila nak sembuh? Kalau ikut aturannya, mencuri dikerat tangan, contoh tak, pergelangan tangan, itu penyakit dia nama mencuri. Ubat dia apa? Kerat pergelangan tangan. Tiba-tiba hari ni nama penyakit tu mencuri, ubat dia kita bagi ubat lain, boleh sembuh tak? Takkan sembuh lah. Nampak? Nak bagi faham kan? Saya bagi perumpamaan itu supaya biar kita nampak dan kita boleh faham kan? Macam tu. Baik, sebab itu Allah pesan jangan kita ubah. Tuan-tuan, bawa-bawa tenang sikit lagi, kita berhentilah. Baik, zalikad dinul qayyim. Allah kata itulah agama yang qayyim, agama yang betul, agama yang tepat, agama yang berada di atas jalan yang lurus. Macam tu tak? Alright, terima kasih Alia Hamid. Terima kasih lah, suka dengar kuliah. Alhamdulillah. Yazis Tokai, kenapa mata? Mata dah mengantuk. Sponsor lupa buah atas meja. Jangan cari pasal yang bantai. Jangan cari pasal. Dah, sat lagi nahai kita nanti ni. Apa jam? Jadi tuan-tuan, terima kasih Kak Syarifah Ismail. Tu gambar apa tu? Jadi sahabat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya Allah pesan pada kita, itulah agama yang lurus, agama yang betul, agama yang
satu-satunya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Nanti kita jumpa ayat dia. Tuan-tuan pun dah hafal ayat tu, saya tahu kan. Jadi ingat bila Allah kata zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar, itulah agama yang diredai Allah, yang kalau kita duduk di dalamnya kita akan selamat, insya-Allah. Maksud selamat ni yang lebih utama kata ulama di akhirat. Walaupun mungkin di dunia sebagai orang Islam ni, ialah kadang-kadang kita diuji dengan kelemahan kita, kita ditindas, kita diperanaya, kita dizalimi dah. Macam kita tengok di Palestin apa semua, Syria, Mesir, umat-umat Islam dibunuh, macam-macam lah. Bosnia satu masa dulu. Kan? Apa yang selamatnya macam tu, Ustaz? Kan? Ulama kata selamatnya jadi orang Islam ni yang lebih utama di akhirat besok. Dunia ni kadang nampak macam tak selamat tak? Macam tak selamat. Itu di sisi pandangan manusia. Jadi yakinlah sahabat sekalian, bila kita pegang pada cahaya agama ni, insya-Allah Allah kata itulah agama yang lurus, yang betul, kata Allah. Walakin aktharun nasi la ya'lamun. Tetapi Allah kata tak ramai manusia yang tahu, tak ramai orang yang tahu mahalnya Islam. Itu masalah dia. Tak ramai orang yang tahu berharganya Islam. Jadi tolonglah sahabat sekalian, bila kita dah dapat agama ni, sama ada orang kata Islam baka, tak kisahlah. Islam baka ni maksud Islam keturunan. Kita lahir Islam sebab mak ayah Islam, itu dipanggil Islam keturunan. Islam baka dia panggil. Jadi tak apalah Islam baka ke apa ke, jangan saka, sudahlah kan. Islam baka ke apa tak kisah. Yang penting hari ni kita dapat dah cahaya Islam itu, dan tolong hargai, tolong jaga, tolong jagalah, jangan Islam tu tercabut daripada dada kita. Sebab bahasa mudah yang selalu saya sebut, agama Islam ini adalah lesen, adalah tiket yang melayakkan kita untuk ke syurga Allah. Dia tiket tak? Islam ni tiket. Jadi kalau kita tak jaga tiket kita ni betul-betul, macam mana nak masuk syurga? Kan? Sebab akidah tu satu lesen. Kerana akidah lah kita boleh puasa Ramadan, kita boleh mengecapi nikmat Ramadan, kita boleh beribadah, kita boleh pergi Mekah, sebab akidah. Orang kafir boleh masuk? Tak boleh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia tak boleh masuk. Tanah haram di situ tak boleh masuk. Jadi nikmat kita ni syukur, kan? Boleh ibadah di mana-mana, macam hari ni lah, boleh dengar kuliah di mana-mana lah. Itu nikmat, dan nikmat itu Allah beri, dan tolonglah hargai sebaik-baiknya sebelum ajal maut itu datang bertemu kita. Sebelum mati itu sampai, tak usah kita buat seronok sangat. Yang penting preparation, yang penting persiapan, yang penting prepare lah segala-galanya. Kan? Sebab yalah, semua orang tahulah, mati tu dia tak tentu masa. Kan? Tengok TV, surat khabar, Facebook ni hari-hari orang mati. Kan? Malam tadi Ustaz Nazmi Karim Smackdown, dia masuk dalam grup kami Ustaz ni, video serangan pengebom kereta ke apa benda tu dekat Syria kan, ramai mati. Jadi itu yang kita bimbang, kematian tu dia boleh datang bila-bila masa lah. Jadi sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Abah Makno sihat, saya sihat insya-Allah. Doakan yang terbaik untuk semua. Siti Marbingah
Rozihan Jihan, terima kasih ilmu hari ni, alhamdulillah. Abu Hadif Abu Hadif ni macam mana boleh masuk pula ni, entah. Tuan-tuan, Abu Hadif ni senior saya, ahli rumah saya. Dia ustaz ni sebenarnya ni, mengada-ngada ni, Ustaz Darul Naim daripada Meleleh kan. Lepas tu pernah mengajar di Langkawi, sekarang balik ke belah sini balik. Dulu saya satu rumah dengan dia, satu rumah di Mesir, tu dia kata teringat ketayap inti warna pink. Zaman-zaman mengaji dulu kan, kita buat kuih ialah bulan Ramadan kan, buka puasa dekat Mesir, mana ada bazar Ramadan kan. Bazar Ramadan ni dekat belah kita je, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand gitu je. Arab mana ada bazar Ramadan kan, pandai-pandai kau lah kau nak telan apa pun. Jadi masa tu kita duduk bujang kan, apa yang reti kita masak. Kuih ketayap ni kuih gulung orang panggil lah, orang Kedah panggil kuih ketayap. Kulit warna hijau, inti warna pink tu yang tak tahan tu, sedap tu. Bujang-bujang kan, apa yang ada membujur lalu melintang patah, telan je lah. Jadi sahabat sekalian, terima kasihlah Naim kan, datang menyelit pula kat sini. Ros Aniza Abdul Raji, Waalaikumsalam. Baik, sahabat sekalian, itu yang saya boleh share sikit pada pagi ni. Sebenarnya untuk slot pagi macam ni bermula hari ni lah. Jadi insya-Allah saya akan teruskan sehingga mana ada ruang yang kita boleh meneruskan. Untuk asasnya so far setiap hari lah. Mulai hari ni kuliah kita akan buat 2 slot. Satu belah pagi 6.30 sampai 7 suku macam tu lah, atau lajak-lajak sikit. Yang itu saya akan kongsikan tentang ilmu-ilmu tauhid kan. Sebab yalah, kalau kita cerita bab Ramadan pun banyak dah ustaz cerita bab Ramadan. Jadi pagi kita buat slot untuk tauhid, insya-Allah. Petang pukul 6 macam biasa juga kita ada kuliah lagi. Itu kita umum lah, kita cerita apa yang berkaitan dan bersesuaian, insya-Allah. Jadi untuk slot saya ni kita ada 2 kuliah, pagi 6.30 dan petang pukul 6 di channel audio kuliah. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Kamal. Zaleha, inti strawberry ke ustaz? Kelas gitulah. Tak tahulah strawberry ke apa ke benda pun tak tahu. Yang penting buka puasa telan je lah kuih ketayap tu. Kan, itu kenangan 25 tahun dulu lah, zaman-zaman belajar dulu kan. Semua kita masak, don't worry lah. Jadi bila jadi PKP ni apa dah hal kan, semua kita kenal, bunga cengkeh, bunga lawang, apa lagi, daun kari, daun sup, daun ketumbar kan. Suami Salih bang, jangan buat main-main, kenal aja lah, masaknya dok juga. Aduh, okey. Terima kasih semua atas perkongsian, atas komen, atas sapaan kan. Selamat mengharungi ibadah puasa hari yang ke-6, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jumpa insya-Allah panjang umur pukul 6 petang nanti. Kita sambung lagi huraian kita dalam tajuk yang lain. Belah pagi kita buat tauhid lah, insya-Allah. Jadi itu saja, terima kasih, dan itu sajalah. Kita jumpa petang insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Tertangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.